Baiklah, hari ini kita akan belajar kemahiran menulis rumusan. Murid-murid tahu bagaimana menulis rumusan dengan baik? Okey, hari ini cikgu akan mengajar murid-murid bagaimana menghasilkan rumusan dengan baik. Pada gambar rajah ini, apa yang murid lihat dan faham? Betul. Melakukan aktiviti sihat. Gambar rajah yang kedua pula, bagaimana kita mengamalkan amalan hidup sihat? Betul, menjaga pemakanan. Pada gambar rajah yang ketiga ini, bagaimana kita meringkaskan isi penting pada gambar ini? Murid-murid tahu bagaimana? Okey, hari ini cikgu akan mengajar. Hari ini kita akan belajar cara mengenal pasti isi dan menulis sebuah rumusan yang lengkap. Cikgu akan memberikan murid 5 minit untuk membaca petikan dengan senyap dan mencari isi idea utama dan isi idea sampingan pada bahan grafik 2. Murid dah siap? Mari kita bincangkan isi idea utama dan isi idea sampingan yang murid jumpa. Okey, pada fokus 1, cara-cara kekal sihat. Bagaimana kita nak kekal sihat? Betul, melakukan aktiviti sihat sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Selain itu, betul, rehat yang mencukupi. Rehat yang mencukupi ini salah satu juga cara-cara kekal sihat. Yang ketiga pula, ya betul, mengadakan aktiviti realisasi bersama ahli keluarga. Fokus yang kedua pula, apa kesan obesiti? Yang pertama, kesan obesiti ialah tekanan darah tinggi. Yang kedua pula, betul, diabetes. Selain diabetes, apa pula pada gambar rajah grafik ini? Serangan jantung. Murid-murid tahu apa itu rumusan? Okey, baiklah. Cikgu akan menerangkan maksud rumusan. Rumusan ialah penulisan ringkas yang menyingkatkan idea atau maklumat penting daripada sesuatu petikan, dialog, cerita atau artikel. Rumusan pula bertujuan menyampaikan intipati teks dengan jelas tanpa mengubah maksud asal. Murid sudah faham apa itu rumusan? Betul, rumusan yang ringkas sahaja. Okay. Dalam rumusan, kita perlu ada isi tersurat dan isi tersirat. Bagaimana kita membezakan isi tersurat dan isi tersirat? Okay. Isi tersurat ialah maklumat yang jelas dinyatakan dalam teks. Contohnya, fakta, angka, aktiviti yang disebut dalam teks. Manakala isi tersurat pula maklumat yang tersirat atau terselindung yang perlu ditafsir sendiri. Contohnya, pengajaran, nilai atau maksud yang boleh disimpulkan daripada teks. Dalam rumusan ini pula, kita ada had patah perkataan tau. Rumusan perlu ditulis dalam 80 hingga 120 patah perkataan sahaja. Ingat ya murid-murid, 80 hingga ke 120 patah perkataan. Tujuan had perkataan ini memastikan murid-murid menulis dengan padat, jelas dan tepat tanpa isi berulang atau terlalu panjang. Murid-murid faham? Dalam rumusan, kita perlu menulis penyataan umum, isi tersurat, isi tersirat dan ayat penutup. Dalam isi tersurat perlu meletakkan 3 isi dan isi tersirat pula 2 isi. Cikgu akan memberikan 5 minit untuk murid menulis rumusan 80 hingga 120 patah perkataan mengikut format. Berdasarkan isi utama dan isi sampingan yang kita bincangkan tadi. Murid-murid sila bertukar kertas satu sama lain untuk menyemak jawapan kawan. Kita perlu menyemak ejaan, tanda baca, tata bahasa dan kesalahan isi tersasar. Murid-murid perlu
membetulkan rumusan dan serahkan pada cikgu. Okay. Cikgu akan ulang sekali lagi apa maksud rumusan, beza isi tersurat dan had patah perkataan. Maksud rumusan ialah penulisan yang ringkas dan menyingkatkan idea dan maklumat penting sahaja berdasarkan petikan, dialog. Okey, yang isi tersurat pula maklumat yang jelas yang kita lihat pada petikan. Manakala isi tersirat iaitu idea kita sendiri. Murid-murid ingat? Betul. Berapa had patah perkataan yang perlu kita tulis pada rumusan? Ya, betul. 80 hingga 120 patah perkataan saja. Sekian, terima kasih. Itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga murid-murid dapat menghasilkan rumusan dengan baik.